Isu subsidi kepada pembeli rumah pertama kalangan B40 dan M40 hangat dibangkitkan di Parlimen hari ini. Ahli Parlimen Setiu Syahri Zulkirnain Abdul Kadir bertanya sama ada kerajaan berhasrat melaksanakan pemberian subsidi kepada pembeli rumah pertama kalangan B40 dan M40. Begitu juga isu kesihatan mental kalangan golongan muda dan warga emas turut mendominasi sidang Dewan Rakyat pada sebelah pagi. Untuk kupasan penuh isu dibangkitkan di Parlimen, kita terus bersama rakan setugas Hasimi Mohamad. Hasimi, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Gigi. Selamat Hari Wanita kepada Gigi dan seluruh wanita di Sarawak ini. Dan kita akan melihat kepada apa yang menjadi fokus untuk sidang Dewan Rakyat hari ini, di mana semalam 167 ahli parlimen telah pun selesai membahaskan belanjawan 2023 di peringkat dasar, dan hari ini diteruskan sidang Dewan Rakyat untuk penggulungan bagi kementerian-kementerian yang terbabit, yang mana ketika ini sebenarnya Gigi telah pun berlangsung sesi penggulungan melibatkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Othman. Dan kita melihat pada apa yang telah pun disentuh oleh Gigi sebentar tadi, ini telah pun dijawab oleh Menteri, khususnya melihat kepada subsidi perumahan bagi membantu golongan B40 untuk memiliki kediaman sendiri. Dan KPKT ataupun Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ketika ini sedang meneliti untuk mempelbagaikan skim pembiayaan bagi membantu golongan B40, khususnya golongan sasar ini, untuk memiliki rumah, yang mana menurut timbalannya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, antara inisiatif yang telah pun dilaksanakan ketika ini adalah rent to own ataupun RTO dengan 6,066 unit projek perumahan rakyat PPR telah pun ditawarkan, dan mana projek ini telah pun dilaksanakan sejak 2017 lagi bagi membantu golongan B40 memiliki kediaman, yang mana ketika ini juga dimaklumkan oleh Akmal Nasrullah bahawa selain pada inisiatif RTO itu, usaha KPKT bersama dengan Kementerian Keuangan juga sedang dilakukan, termasuk juga melancarkan inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia Biaya. Selain itu juga disentuh mengenai inisiatif ataupun peruntukan yang telah pun dimaklumkan dalam belanjawan 2023, yang mana kerajaan bercadang untuk meneruskan inisiatif ini, iaitu iBiaya melalui jaminan sehingga RM5 bilion nilai pinjaman untuk manfaat 20,000 peminjam yang memerlukan. Dan kita dengarkan juga mengenai apa yang dikatakan oleh Akmal Nasrullah mengenai inisiatif R2O setakat ini. Sehingga 31 Disember 2022, sebanyak 4,690 buah keluarga telah ditawarkan skim RTO PPR di seluruh negara, dan masih berbaki 1,376 unit rumah yang belum ditawarkan. KPKT juga sedang meneliti untuk mempelbagaikan skim pembiayaan perumahan bagi membantu golongan sasar memiliki rumah. Dan yang turut menjadi tumpuan adalah mengenai kesihatan mental, yang telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan sebentar tadi bahawa wilayah persekutuan merekodkan peratusan penduduk tertinggi yang mengalami masalah kemurungan dan anxiety, yang mana menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata dapatan itu diperolehi melalui kajian yang dijalankan dengan mengambil 336,900 responden di seluruh negara, yang mana ketika ini juga KKM dalam usaha untuk mengatasi masalah kesihatan mental telah membagaikan langkah bagi mengatasi masalah tersebut, termasuk khususnya melihat pada kumpulan sasar dari segi kanak-kanak dan juga warga emas. Kita dengarkan apa penjelasan daripada Dr. Zaliha berhubung perkara itu. Yang berhormat, sebenarnya kita pada tahun 2022 kita ada menjalankan saringan secara keseluruhan sebanyak 336,900 orang yang kita telah saring, dan dalam keputusan itu kita dapati negeri yang tertinggi dengan masalah kemurungan dan anxiety ini ialah di wilayah persekutuan. Jadi orang wilayah ni banyak masalah ya. Jiran Selangor tu. Jiran Selangor ya. Mungkin saya boleh tambah sikit Yang di-Pertua, dan sebab-sebabnya ialah seperti yang kita ketahuilah wilayah ni kos sara hidupnya agak tinggi ya. Kemudian golongan B40 juga ramai di
wilayah dan kita ramai menemui miskin bandar di wilayah dan masalah perhubungan. Masalah perhubungan ni contohnya tekanan daripada ibu bapa yang mahu anaknya mungkin jadi menteri. Jadi stres anak-anak, kesian ya. Perhubungan dengan rakan sebaya dan juga perhubungan mungkin dengan teman ya, itu adalah di antara sebab-sebab kenapa di wilayah ramai mereka yang mengalami masalah kemurungan dan anxiety. Terima kasih. Dan pada sesi sebelah pagi tadi juga antara tumpuan yang turut disentuh dalam Dewan Rakyat adalah mengenai usaha untuk meningkatkan keselamatan di sempadan Malaysia dan Indonesia, khususnya menjelang kepada pembukaan Ibu Negara Baru Indonesia itu di Kalimantan, yang mana Kementerian Dalam Negeri telah memaklumkan ketika ini kerajaan Malaysia dan Indonesia sedang memutamatkan perjanjian lintas batas yang mana ia dijangkakan akan dimeterai pada tahun ini, di mana menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ia dijangka ditandatangani menjelang pada lawatan kerja Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun ini, yang mana dimaklumkan menerusi perjanjian CBA itu, antara yang akan ditamatkan ialah senarai pintu masuk termasuk pembukaan pintu masuk baru di antara kedua-dua negara, dan Malaysia Indonesia juga sedang bersetuju untuk memutamatkan area of access di mana elemen-elemen kawasan yang dibenarkan untuk penduduk di kedua-dua negara berada. Selain juga ketika ini tumpuan adalah untuk memutamatkan semakan terhadap elemen-elemen perundangan itu yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, yang mana dijelaskan CBA ini penting untuk memastikan pertama keselamatan sempadan di kedua-dua negara, dan CBA ini adalah prosedur biasa di peringkat antarabangsa, khususnya melibatkan negara-negara yang sedang berjiran. Dan seperti mana saya maklumkan bahawa ketika ini adalah sedang berlangsung pergulungan kementerian-kementerian, yang mana kita berikan tumpuan kepada kementerian di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina Osman Said, yang mana telah pun menyentuh mengenai pelbagai isu, khususnya pindaan perundangan berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak. Yang juga disentuh adalah Pelang Hala 7, sesi libat urus melibatkan mendalam termasuk UNICEF, dan juga kelulusan kabinet telah pun diperolehi melibatkan Pelang Hala 7 roadmap untuk rancangan 5 tahun, dan kita akan bawakan di Astro Awal ini, khususnya tumpuan kepada jawapan Menteri melihat kepada isu yang hangat adalah KWSP, apakah akan dimaklumkan, ada berita gembira dan sebagainya. 2 hari ini kementerian akan menjawab, khususnya esok tumpuan kepada Kementerian Kewangan yang akan digulung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Perdana Menteri, dan kita akan bawakan semua di Astro Awal dan astroawan.com.gg. Baik, terima kasih Hasimi atas laporan berkenaan.